pohon sukun di tengah taman. Taman yang indah jangan dihancurkan. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal kami mengucapkan. Mohon saudara hamba memperkenalkan diri sebagai Muhammad Danish Amal bin Muhammad Zarul Azmi, mewakili kumpulan 5 untuk menemu bual para ilmuwan dan juga bertutur bersama teman-teman mengenai tentang topik perpaduan adat Melayu dengan agama Islam. Objektif kami yang pertama adalah untuk mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran tentang adab dalam agama, iaitu masyarakat Melayu sering mengamalkan daripada masa dahulu dan sehingga masa kini. Objektif kami kedua adalah untuk membina satu masyarakat yang menghargai bangsa dan warisan mereka, iaitu budaya dan adat Melayu penuh dengan kewarisan dan adat yang harmoni dan aman dan kelestarian. Objektif kami yang ketiga adalah kami sebagai negara bangsa haruslah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai dan akhlak yang terpuji daripada 3 segi aspek masyarakat, iaitu daripada aspek keluarga, daripada aspek bangsa dan juga aspek negara. Dan objektif kami keempat iaitu untuk memahirkan lagi bangsa kita supaya kita lagi memfasihkan diri untuk bertutur dalam bahasa klasik Melayu, iaitu sudah ketinggalan pada zaman kini, dan juga untuk mengajar bangsa kita untuk mengingatkan sejarah-sejarah dan ilmu Melayu yang itu sudah ketinggalan pada masa kini. Objektif kami yang kelima, iaitu yang terakhir, adalah untuk membentuk masyarakat yang mempunyai pemikiran yang kritik supaya dalam segi mempertahankan adat Melayu dan juga warisan, mereka dapat berfikir dengan secara rasional sekali untuk bertutur bersama orang-orang luar yang cuba untuk mempersoalkan adat Melayu dan agama kita pada masa kini. Okey, adab kan. Adab ni sebenarnya adalah nilai-nilai lah dan norma kehidupan kita kan. Kalau kita kata adab Melayu ni dia berkait rapat sebenarnya dengan agama. Contohnya macam ni. Contohnya hormat menghormati. Kan? Kita dari segi adab Melayu, kita kena hormat pada orang yang lebih tua. Okey? So yang tu memanglah dari segi agama tu betul lah kan? Dari segi adab menghormati orang tua tu. Kan? Dan kita dari segi adabnya dia menekankan pentingnya kita menghormati orang tua atau individu. So dari situ kita kata hormat menghormati bukan setakat menghormati saja. Contohnya kita beri salam, contohnya kita bercakap dengan gaya yang baik, lemah lembut kan. So tu for me dia memang dah kita kata kita apply nilai Islam itu sendiri dalam adab Melayu. Pada saya, kita masyarakat Melayu ni kita penuh dengan adab. Ya, banyak macam-macam adab. Tapi semakin hari pada saya adab semakin dilupakan. Ya, terutamanya from generation to generation ya. Daripada dulu beribu-ribu adab, mungkin sekarang dah tinggal beratus sahaja. Jadi penyampaian, pengamalan dan pengamalan adab tu semakin berkurangnya lah pada saya, terutamanya masyarakat kini. Bagi saya dia berbeza berkenaan macam mana adab dan adab di antara kita panggil generasi sekarang dengan generasi yang lebih lama. Sangatlah ketara perbezaannya dan sangatlah sedikit yang menitik beratkan dan menjaga adab dan adat itu sendiri. Kalau kita menilai secara mata kasar, generasi sekarang terlalu mudah dan meringankan soal adab dan adat ni. Jadi bila orang luar melihat, dia menjadi satu yang kurang enak dipandang bila melibatkan benda yang negatif lah. Pada pandangan saya terhadap perkembangan adab dalam kalangan masyarakat hari ini, saya berpendapat
adab ni adalah sesuatu yang terpuji di mana dia dari segi dia punya ucapan dan perbuatan. Okay, daripada situ adab dan akhlak ini menjadi perhatian kepada semua orang yang dikenali sebagai itu Al-Karimah. Oh, Al-Karimah. Okay. So dalam masa yang sama, perkembangan adab dalam masyarakat ini sangat penting sebab dia boleh mempengaruhi dari segi dia punya pendidikan, agama serta budaya. So adab ni sangat penting untuk setiap individu maupun luar ataupun dalam lah. Okey, daripada situ saya berpendapat bahawa perkembangan adab dalam masyarakat ini memerlukan usaha yang lebih gigih dan berkesan untuk mengembalikan nilai adab dalam akhlak yang sesuai dengan syariat Islam. Benar. Supaya kita ni tak terjerumus ke arah yang perkara yang buruk lah. Jadi adab ini dia merupakan satu perkara ataupun kita boleh kata tindakan lah, tidak semestinya daripada perbuatan, ia juga terlibat dari segi percakapan, percakapan yang membawa kepada kesenangan kepada orang lain. Jadi perbuatan kita tu menjadi orang suka dengan apa yang kita buat. Tidak mengganggu lah, kata tidak mengganggu yang mereka yang tidak suka ke ataupun perbuatan yang melampau. Jadi untuk perkembangan berbalik pada soalan perkembangan adab tentang masyarakat hari ini. Perkembangan masyarakat hari ini yang kita tahu sekarang ni perkembangan masyarakat kita, adab ini adalah sangat bervariasi lah. Maksudnya adab ini sangat bervariasi bergantung kepada faktor-faktor yang boleh mendorong kepada adab seseorang, terutamanya dari segi agama, budaya dan juga lingkungan yang sekitarnya. Dan terakhir sekali adalah berkenaan dengan saya juga berpendapat bahawa perkembangan adab dalam masyarakat hari ini memerlukan usaha-usaha yang lebih gigih. Usaha-usaha yang lebih gigih untuk memastikan adab kita ni, adab semua di kalangan mereka ni mengambil nilai adab yang sesuai dengan syariat Islam lah, terutamanya khusus pada syariat Islam. Pandangan saya terhadap perkembangan adab pada zaman kini adalah amat ditekankan supaya ia dapat mengekalkan keharmonian dalam masyarakat dan supaya melahirkan generasi yang beradab di masa hadapan dan masih mengekalkan tradisi kita sebagai orang Melayu yang penuh dengan adab. Contoh adat tu, contohnya perkahwinan kan. Perkahwinan kalau dulu memanglah kan kita dah go through that fasa lah. Perkahwinan kita kata adat Melayu, tapi kita mengikut juga agama. Tapi ada juga adat-adat yang kita mengikut juga, kita kata apa, budaya orang lain. Kan? Kita terikut daripada budaya luar. Terikut kan. Contohnya apa ya? Contohnya berinai, saya tak pasti ada tak dalam agama kan. Kalau dulu berinai kuku je kan, tapi sekarang ni nampak orang moden kan sampai dah ke kulit, kan ke tangan. macam-macam corak dah kan. Sedangkan yang tu saya rasa India punya ni kot. But then dari segi Islam saya tak nak kata apa hukum tu macam mana, tapi tu adat lah. Tu dari segi perkahwinan. Dan banyak juga adat lain, contohnya adat apa dia? Adat kalau orang dulu kita lenggang perut kan, tu adat. As long as adat ni tidak melanggar Islam tu sendiri, agama kita tu sendiri, so I think it's fine lah dia punya tu. Pada saya salah satu adat yang saya rasa adat dalam majlis perkahwinan, salah satu daripadanya, bukan semakin dilupakan, tetapi yang ini adalah satu perspektif yang lain. Ya, macam sebelum ni orang dulu-dulu banyak adat dia. Ya, adat dalam perkahwinan tu. Dia ada bersanding, ada berinai, adat menjelang perkahwinan tu banyak adat dia. Tetapi bukan dilupakan, tetapi semakin tidak diamalkan adalah selari dengan amalan agama kita sendiri. Kita orang dalam ni konteks perspektif lain lah tidak diamalkan disebabkan oleh kita sekarang ni kita lebih berlandaskan kepada ajaran agama. Ada adat yang kita tak boleh nak ikut kan sebab agama kita
tak mengizinkan dan sebagainya lah. Itu salah satu contohlah adat dalam perkahwinan pada pendapat saya yang bukan dilupakan, tak diamalkan disebabkan oleh ajaran agama lah. Kalau saya sendiri, saya pun berselisih dengan istilah adat dan adab ni. Sebab ada orang mengatakan adat ini lebih kepada kita punya orang-orang lama. Kalau adat, macam mana saya nak kata, okay, kita bercakap pasal isu semasa lah. Sekarang ni musim-musim orang berkahwin, bercinta-cinta ni kan. So ramai remaja sekarang ataupun generasi muda bila melibatkan orang kata pertemuan keluarga itu jarang berlaku. Maksudnya kalau nak melamar bercinta itu dia lebih kepada pengaruh luar, maksudnya gitu. Tidak So, kepada pengaruh barat lah. pengaruh barat, pengaruh luar, lebih kepada orang kata benda yang mereka lihat lebih mudah. Kalau dulu adat adalah lelaki datang ke rumah berjumpa dengan orang tua ataupun membawa ahli keluarga datang. Dia tidak semestinya untuk berkahwin saja ataupun meminang merisik, tidak. Dia lebih kepada adat kita menghormati orang tua. Kerana si perempuan sendiri atau lelaki dia ada orang tua, keluarga. So kita lebih utamakan adat di situ. Tetapi sekarang kurang. Jadi bila berlaku sesuatu yang negatif atau tidak cantik, orang memandang itu kuranglah sedikit. Terutama kita ni orang Melayu. Sebab kita zahir dan lahirnya adalah lebih kepada adat daripada dulu. Okey, faham. Okey, saya pernah menghadiri majlis perkahwinan adat Melayu yang lama. Okey, saya tahu yang adat diorang ni pelbagai adat resam yang ada. Yang kita tahu diorang ada dari segi dia punya inai, lepas tu dia punya cara perkahwinan, lepas tu orang lama nak jumpa untuk bertunang, akad nikah dan sebagainya. Okey, saya pendapat adat-adat resam yang lama ni sangat bagus dan dia punya sopan santun dia, budi pekerti dia. So kita sebagai anak muda perlulah mengikut tradisi yang lama supaya tradisi lama ni tak pupus dari semasa ke semasa. Sebab kita tahu yang sebelum-sebelum ni orang lama banyak mempengaruhi dia punya adat resam dia. So saya berharap bahawa adat Melayu ini dapat dipelihara dan diwarisi oleh generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman sekarang. Okey. Berkenaan dengan pengalaman mengenai adat Melayu. Jadi kalau saya beragama Melayu, Islam, jadi saya boleh cerita dengan pengalaman dari segi saya menghadiri majlis perkahwinan lah terutamanya. Okey, jadi majlis perkahwinan Melayu ni saya percaya setiap bangsa mempunyai adab-adab yang mereka tersendiri. Okey, dari segi bangsa India, Cina dan sebagainya. Tetapi untuk bangsa kita, bangsa saya, bangsa Melayu, contoh yang biasa perkahwinan yang kita akan lakukan adalah sebelumnya kita akan mengadakan majlis walimatul urus. Biasanya kalau bangsa Melayu ni kita ada sesi dari segi malam berinai. Lepas tu kita ada juga sesi dari segi akad nikah sebelum berkahwin. Lepas tu kita ada bersanding dan juga sebelum tu makan beradab dan sebagainya lah. Okey, lepas tu yang kedua saya juga merasakan bahawa adat Melayu yang lama ni mendatangkan lebih banyak keunikan lah. Sebab apa? Sebab kalau nak dibandingkan dengan Melayu moden sekarang ni, saya boleh yakin yang sekarang ni dah tak sama lah macam sekarang kan. Tak sama, dia punya keunikan dah berbeza. Mungkin sekarang ni lebih kepada teknologi. Kalau dulu kita lebih kepada benda-benda orang kata tradisional, lebih kepada kita merasa fizikal tradisional tu. So mendatangkan lebih menjiwai lah berkenaan dengan adat kita. Lepas tu last sekali kesimpulannya saya berharap dengan adat yang kita mempunyai pengalaman daripada masing-masing punya bangsa ni, kita harapkan akan memberikan sifat yang lebih mendalam lah kepada kita untuk menjaga dan juga memastikan adat kita sentiasa diteruskan sehingga ke generasi akan datang. Saya ada beberapa pengalaman dengan adab Melayu yang lama. Contohnya kalau macam zaman dahulu, orang-orang tua kita selalu akan mengenakan sirih, menggunakan tekak sirih apa semua tu pada malam pernikahan. Dan saya pun ada beberapa pengalaman dengan orang-orang dulu panggil rewang lah benda tu, iaitu bergotong royong semasa kalau ada kenduri atau perkahwinan. Dan alhamdulillah setakat ni apa dipanggil rewang tu masih dijalankan lagi sehingga sampai sekarang.
Okey, kalau adab tadi saya sentuh tentang menghormati ibu bapa kan, memberi salam, menghormati ibu bapa. So adab tu perlu kekalkan regardless of agama sebenarnya. So dalam masyarakat majmuk kita, sama ada dia orang Melayu, orang India atau orang Cina, adab tu mesti dijaga. Menghormati orang tua. Yang tu telah kita diajar dalam agama, dan yang tu yang kita implement sebagai adab orang Melayu atau orang Malaysia kan. So antaranya menghormati, bukan saja menghormati tapi berbakti. So saya rasa tu Asian culture kot. Orang Cina pun macam tu kan. Dia respect mak ayah dan dia berbakti pada mak ayah. Kemudian kalau yang kita boleh sentuh lagi dari segi adab tu, bila tadi kita tekankan nilai-nilai kan, nilai-nilai yang baik dan norma. So antara nilai yang baik tu dalam dari segi adab adalah akhlak yang baik lah. So yang tu untuk semua lah, regardless of agama. Okay. Sebab kita berbilang kaum, kita pada saya kena respect saja. Ya, respect each other. Okay, kita tak boleh nak marah bangsa lain dengan adat diorang, adat Cina, adat Hindu. Begitu juga dengan Cina dan India, tidak boleh marah dengan adat kita. Pada saya, itu adalah kebebasan. Jadi kita nak pupuk adat tu hanyalah melalui respect. Ya, kita respect each ethnic. Dia disebabkan kita satu negara yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Majoriti kita adalah beragama Islam. Itu sangat orang kata penekanan di situ. Kita sebagai kamu sebagai generasi muda, orang kata mempunyai tanggungjawab yang besar dalam orang kata menjaga dan memupuk hal ni. Sebab kami sebagai generasi yang terdahulu, kami sudah merasai dan mengalami apa yang kita orang nampak perubahan itu sendiri. Dan bila melibatkan generasi muda ini, dari segi teguran itu agak sukar sedikit untuk ditegur sebab generasi sekarang lebih kepada sensitif, sangat mudah terusik berbanding yang terdahulu. Jadinya dari segi didikan tu kita orang nak adaptkan atau nak susu jalurkan dalam diri jati diri masing-masing tu agak sukar. Tapi permulaannya adalah diri awak sendiri. Awak kena ingat bahawa awak asal usulnya adalah Melayu. Di mana Melayu tu adat dan adab itu adalah keutamaan. Dan bila orang luar, kalau awak perasan sekarang Malaysia sangat orang kata dilawati oleh warga luar kan. Mak Saleh ke mana-mana pun. So bila generasi awak sangat menekankan benda ni dan memberi contoh yang terbaik, mereka akan memandang tinggi kepada orang kata orang Melayu terutamanya, even orang sebagai seorang warga Malaysia. Sebab kita berbilang bangsa, berbilang kaum. Dan awak generasi yang lebih ke hadapan ni, dari segi komunikasi, dari segi media sosial, awak lebih ke hadapan berbanding kami. Jadi tanggungjawab awak tu lebih besar kalau ikutkan. Disebabkan awak kata awak lebih ke hadapan dan pemikiran awak itu lebih luas berbanding kami. Bukan nak kata kami kolot, tidak. Tapi kehidupan awak ni seiring dengan zaman dan masa berbanding kami. Kami hanya mampu memimpin, menyusun, tapi anda yang mampu menentukan dan melihatnya dengan ke arah yang lebih positif. Okey, saya berpendapat untuk memupuk adat Islam ni, kita pertama sekali kita perlulah bermula daripada bawah. Iaitu kita perlulah mendidik anak-anak kita daripada sejak kecil lagi supaya anak-anak itu bila besar nanti menjadi orang yang baik lah. Yang soleh yang solehah. Lepas tu daripada itu kita boleh ambil sebagai contoh daripada Rasulullah SAW. Dan beliau dengan sahabat-sahabatnya berinteraksi dengan baik. Sahabat Rasulullah ni dia tidak kira dia ni sama ada kaum Islam atau berbilang bangsa. Sahabat Rasulullah ni semua dia kawan. Semua ada interaksi. Okay, daripada situ, daripada kita punya memupuk adab tu, kita pertama sekali kita mestilah menjauhi lah. Yang paling penting kita mestilah menjauhi segala perkara buruk lah. Supaya kemungkaran itu tak ada dalam diri kita lah. Sebab kita pun tahu yang setitik nilai kita dalam hati kita, itu tanda kita tidak baik lah. Okey, selain daripada itu, daripada itu kita boleh menyebarkan dakwah kita lah.
daripada adab tu kepada semua orang. Betul. Supaya kita tahu yang semua orang ni boleh tahu lah kita punya tentang agama kita. Contoh pada kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita boleh ajak kawan-kawan kita tu supaya kita tahu yang Islam itu indah. Okey, daripada itu saya pendapat bahawa memupuk adab dalam Islam ni dalam masyarakat, kita mestilah menjalinkan hubungan dengan baik dan harmoni dalam masyarakat agar supaya kita boleh menjalinkan hubungan lah antara sesama lain. Saya yakin Itu saja. kalau kita nak memupuk seseorang lah, tak semestinya muda ke apa, daripada bayi ke dewasa ke sekarang, setiap bangsa mereka pasti akan mendidik masing-masing punya, kita spesifik kepada ahli keluarga lah. Jadi bagi saya, pendapat saya, kita harus kalau nak memastikan adab dan juga ni adab kita ni sentiasa terjaga ke apa, kita pastikan daripada kecil dahulu. Kita didik mereka daripada kecil. Bangsa, tak kisahlah kira lah bangsa Melayu ke bangsa India ke apa, memang penting untuk kita didik daripada kecil. Sebab apa? Sebab daripada kecil ni lah orang kata mudah untuk dibentuk sebenarnya. Mudah dibentuk dan mereka lebih mudah orang kata dengar dan faham lah. Kalau nak berbanding dengan sekarang ni, kalau kita nak mengajar adab bila dah dewasa, susah sedikit lah. Mungkin sebab mereka ada perspektif masing-masing kan. Okay, lepas tu berkenaan dengan tu juga, saya pasti yakin salah satu caranya adalah dengan menjalinkan hubungan baiklah di antara sesama bangsa pula, di antara bangsa-bangsa lain lah. Seperti bangsa Cina, India ni, sebab kita nak pastikan adab kita ni sentiasa terjaga, tak semestinya bangsa Melayu tapi bangsa-bangsa lain juga. Kita patutnya mempromosikanlah nilai-nilai Islam ni yang penuh dengan adab dan kaya sejak daripada kecil lagi lah. Dan kita sebagai yang sudah meningkat dewasa ni, perlulah rajin mentelaah Al-Quran, hadis, baca segala-segala sirah dan Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi. Kesimpulannya kat sini, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun masyarakat Malaysia haruslah memupuk adat dan juga adab Melayu ni dari generasi ke generasi. So terima kasih sekali lagi pada Dr. ini. Sekian daripada saya, Amir Rafiq Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang saya dapat simpulkan kali ini, bahawa masyarakat di Malaysia ni haruslah mengambil berat tentang adat-adat Melayu yang kita sering tinggalkan. Sebagai contohnya doktor cakap tadi adalah adat dalam perkahwinan, dan juga kita seharusnya tidak resis ataupun tidak ni kepada masyarakat yang berbelah bangsa. Jadi selain dekat sini kita dapat tahu bahawa masyarakat sekarang ni perlu mengambil cakna ataupun perlu mengambil berat lah tentang adat-adat Melayu yang telah kita tinggal. Macam contoh tadi kita dengarkan daripada adat istiadat perkahwinan kan. Lepas tu lagi satu kita dapat tahu kalau macam pelancong yang datang sini ingin tahu tentang environment dan juga daripada segi adat-adat Melayu yang unik, yang unik.